Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-51, babur raja'i, babur raja', bab mengharap. Ar-raja' dengan makna mengharapkan keampunan, mengharapkan rahmat, keredaan Allah Azza wa Jalla. Itu makna mengharap beserta dengan beribadat. Pelajar-pelajar kena ingat beza di antara ar-raja dengan at-tamanni. Tulis itu. Kalau kata tamanni itu dia panggil berangan-angan. Angan-angan lama-lama dia jadi orang panggil angan-angan mak jeni. Tahu kerja, guana sengih suka tu, berangan-angan nak jadi orang kaya. Gi cari harta tidak, gi berniaga apa tidak. Nah, itu dia panggil angan-angan karu. Tapi kalau kata ar-raja, berharap, maka dia buat kerja. Buat kerja. Itu dia panggil perbezaan di antara angan-angan dengan mengharap. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas, dalam bab yang ke-50, kita telah masuk tajuk babul khauf, bab yang menyebut tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajar-pelajar tanda kenapa dia mula dengan takut, kemudian dia mari dengan harap. Sebab kita mesti letak kita ni takut kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita tak akan berani langgar larangan-larangan ataupun meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita rasa kita mari berharap, maka kita kena buat ibadat. Tapi kita mengharapkan Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita buat. Dalam bahasa ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia panggil at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Tulis at-takhliyah dengan kha. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Maknanya kita kena kosongkan dulu. Bila kita takut, makna kita buang benda-benda yang tak baik, kosongkan. Kemudian at-tahliyah, makna kita hiaskan hati kita, jiwa kita dengan perkara-perkara yang baik. Itu dia panggil at-takhliyah. Kemudian at-tahli dengan ha. Rumah sama, tulisan sama, ada titik tak ada titik. Ada titik jadi takhli, tak ada titik jadi tahli. Itu beza. Maka bila kita buang sifat yang buruk sebab kita takut Allah SWT, kemudian kita buat yang terbaik, kita raja, mengharapkan pahala dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Ini dua perkara yang mesti serentak dalam dunia kehidupan kita. Atas dunia ini mesti ada dua-dua, al-khawfu war raja. Kalau orang ni kuat maksiat dia, kita kena banyak khauf, barulah dia tak berani buat maksiat. Kalau siapa ada saat kita nak mati, maka kita lebihkan janib ar-raja. Sebab masa nak ibadat sudah tidak ada, maka kita lebihkan harap Allah Ta'ala ampun dosa aku. Kita pergi ziarah orang sakit, orang nazak pun kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Awak dulu masa hidup molek-molek dulu, selalu ke masjid, selalu beribadat, banyak sedekah, banyak buat benda-benda baik. Kita harap Allah Ta'ala redha. Itu je dia panggil harapan. Jangan pergi menakut orang sakit. Ni orang nak mati kita pergi. Ingat molek, malaikat maut ni bukan main-main. Lah masuk dalam kubur pula nyapedak. Pakai mati terkanga kau itu. Tak boleh. Itu dia saat itu dia panggil saat. Bukan lagi kita nak menakutkan sebab dia tidak ada masa lagi untuk ibadat. Saat itu dia panggil saat kita hanya memberi galakan, harapan supaya dia lebih tenang untuk bertemu dengan malakul maut. Kita masuk ke dalam ayat, dalam bab ini Imam Nawawi bawa kepada kita beberapa ayat. Ada 4 ayat. Kita baca ayat yang pertama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah nak bercakap dengan siapa ni? Dengan hamba dia yang berdosa. Tapi Allah tak kata, hei, bahasa je ni, tak dengar kata. Bahasa manusia tak erti bahasa. Ada? Tak? Orang Allah Ta'ala panggil orang berdosa dengan bahasa yang cukup memberi ruang kepada orang ini nak bertaubat. Allah kata, ya ibadi, wahai hamba aku. Allahu Akbar. Yang telah melampaui batas, melanggar batas aku ni. Aku cakap haram kamu buat, yang aku suruh mu tak buat. Yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Tulis tepi kitab tu. Ayat ini Allah Ta'ala menggalakkan mana-mana hamba dia yang tersalah, yang berdosa, yang terjebak dengan mungkar dan maksiat, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ruang bertaubat ada masih luas, pintu-pintunya terbuka. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua, wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka, dan sebenarnya kami tidak perlu menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang kufur. Surah Saba, Surah Saba ayat 17. Maknanya Allah kata, aku tak akan timpa bala bencana neraka ni kecuali kepada orang-orang yang kufur, yang derhaka. Ayat ini bagi kita orang mukmin sebaliknya. Apa dia sebalik? Bagi orang yang taat, orang yang bertaubat, minta keampunan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri keampunan, ghufran. Kalau orang kafir dibalasnya neraka, orang mukmin dibalasnya syurga. Alhamdulillah. Ayat yang ketiga, innahu qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Surah Taha ayat 48. Bahawa azab akan dikenakan kepada orang yang mendustai ayat-ayat Allah dan juga berpaling daripada mentaati Allah Azza wa Jalla. Mana ayat ini Allah kata apa? Aku nak azab siapa? Nak azab orang yang tak dengar kata. Mu orang beriman, insya-Allah ruang untuk menerima rahmat Allah Ta'ala itu luas. Kena tulislah dia punya. Kalau tidak kita tak nampak apa kaitan ayat ini dengan bab raja. Allah kata aku marah, aku akan seksa orang ni. Kita tak termasuk dalam kumpulan ni, kenapa kita takut? Itu dia panggil ar-raja. Mana aku tak masuk dalam kumpulan ni. Contohlah kita kata, kita duduk ramai-ramai gini, tiba-tiba mari polis dengan ratanya, dengan garinya, siapa-siapa yang telah buat perbuatan gini, mari. Orang yang buat takut tak? Takutlah dia. Kita yang tak buat takut juga? Takut. Tapi ketakutan kita tu kita tahu kita tak buat. Cuma mungkin salah lapor ke, salah maklumat ke, kena juga. Itu maknanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini,
Orang yang kena azabnya gini sifat. Mu yang beriman tak usah takut. Ini panggil ayat sebaliknya. Ayat yang keempat, qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Semua benda itu meliputi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ayat ini syumul dan umum. Allah kata kulla syai', semua benda dapat rahmat Allah Ta'ala. Timbul lagi soalan dalam kepala kita. Orang kafir dapat rahmat ke tidak? Mana pelajar kita ni? Orang kafir boleh rahmat ke tidak? Macam mana? Dia kafir macam mana boleh rahmat? Ya Allah, syabab. Lagu mana? Nabi kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala nak ambil tindakan kepada manusia, tak ada benda melata atas dunia ni, mati habis. Maka rahmat Allah Ta'ala tu dia bui. Walaupun kafir, walaupun syirik, makannya banyak, minuman pun banyak. Orang minum air, dia minum arak bawa tu. Boleh je atas dunia ni. Kan? Kita manusia ni berbeza. Kalau orang kita tak suka, kita marah, kita tak bagi makan. Kita nak buat kenduri contohnya. Orang ni kita tak apa setuju dengan dia. Panggil ke tak panggil? Tak panggil. Allah Azza wa Jalla rahmat dia sangat luas. Bila dia buat makhluk, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah kata semua benda makhluk yang berjalan atas muka bumi ini ada rezeki dia. Kafir ke tak kafir, hayawan ke berapa benda, semua ada makanan. Maha kaya. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas, tapi kita kena ingat rahmat khas dalam akhirat itu rahmat khas kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Maksud dia tidak ada siapa di atas dunia ini putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, walaupun kita bersalah, walaupun kita terjebak dengan perkara mungkar atau maksiat. Maka kita bertaubat, kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab Ar-Raja, hadis nombor 412. Hadis nombor 412. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min, wa annal jannata haqqun wan nar haqq, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali, muttafaqun alaih. Maksudnya, sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, dengan tidak melakukan syirik menyekutukannya, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusannya, dan bersaksi bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya, serta bukti kekuasaannya yang diberikan kepada Sayyidah Maryam dan ruh darinya, dan syurga adalah benar adanya, dan neraka adalah hak benar adanya. Kalau orang mengaku macam ni, apa dapat? Maka Allah akan memasukkannya orang itu ke dalam syurga sesuai dengan amal perbuatannya. Amal kita banyak, darjat kita tinggi, kan? Amal kurang, duduk bawah sikit. Tapi walau macam mana pun, duduk masuk dari syurga itu sudah dikira nikmat. Tak usah tamak lah kita ni. Aku nak syurga tinggi-tinggi, biar masuk kat dulu. Duduk sibuk. Wa fi riwayatin li Muslimin, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah,
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka ke atasnya. Maknanya Allah Ta'ala tak benarkan neraka mari usik kita, mari ambil kita. Tidak. Ini kunci kita nak mencari kebahagiaan bermula dengan apa? Bermula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi kamu masih lagi menjaga tauhid, menjaga akidah, tidak merusakkannya, kita jangan bimbang, insya-Allah kita akan selamat. Di akhirat esok kita akan lepas seboleh-bolehnya, lepas terus daripada neraka. Kita tak mau pergi ke neraka langsung, kita nak pergi ke syurga terus. Kalau boleh lagi tak, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, itu tinggi darjat. Kalau tak dapat yang itu, kita minta Allahumma hasibni, kata Allahumma hasibni hisaban yasira, kata. Tulis Allahumma hasibni hisaban yasira. Ingat tu doa tu, ya Allah, di akhirat esok kiralah aku dengan kiraan hitungan yang cukup mudah. Dia tak kira pun, dia lalu malaikat tengok, fadal, itu dia panggil hisab yasir. Tapi kalau malaikat buka satu-satu buku rekod, uzib, orang itu terseksa. Nah, itu maknanya kalau kita, iyalah kita berdoa nak masuk syurga tanpa hisab, tapi kita doa juga supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan hisab kita. Maknanya kalau kena hak ni, jangan berat. Siapa-siapa yang ada amalnya, ada amalan yang baik, dan dia ahlu tauhid, Allah Ta'ala akan masukkan dia syurga mengikut amalan dia. Alhamdulillah. Hadis yang kedua, nombor 413. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla. Tengok terjemahan. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Pelajar-pelajar kita dah banyak kali dah dengar cerita ni. Bila Nabi kata qala Allah, dalam istilah ilmu hadis dia panggil hadis apa tu? Naam, hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi? Kenapa? Sebab Nabi menceritakan daripada Allah. Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman. Tapi dia beza dengan Quran. Sebab Quran itu lafaz dia wahyu terus daripada Allah Azza wa Jalla melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Allah Ta'ala ilhamkan. Jibril, tak payah Jibril mari talaqi kepada dia. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu qala Allah. Itu dia panggil hadis qudsi. Sebab cakapan itu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi beza dengan Quran. Quran kita baca Quran tu yuta'abbadu bitilawati, kita beribadat dengan dia. Tapi hadis qudsi ni kita panggil mencari ilmu dengan dia. Tidak kata seperti baca Quran. Apa ni Nabi sebut, setiap huruf itu dibalas 10 kali ganda. Tengok apa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azid. Wa man jaa bis sayyiati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au aghfir. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'a. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'a. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan, rawahu Muslim. Apa Allah Ta'ala firman? Tengok dalam terjemahan. Sesiapa yang mengerjakan suatu kebaikan, dia akan dibalas dengan 10 kali ganda atau lebih. Dalam kitab kita ni azid, dalam riwayat kita Arab kata azyad. Dia punya baris azyad, makna lebih lagi. Kalau kata azidu, aku tambah. Azyad.
Lebih 10 kali atau lebih. Dia pergi sampai berapa 700 kali ganda. Sampai kepada unlimited. Berapa Tuhan nak bagi ikut dia, ada. Dan sesiapa yang mengerjakan satu kejahatan, dia dibalas dengan satu kejahatan, atau aku akan mengampunkannya. Masya Allah. Allah kata buat jahat, aku balas satu, atau aku lepaskan. Itu hak Allah. Tapi bagi orang yang buat maksiat, jangan guna kalimah rajak ni banyak. Dia tak akan taubat. Dia kata Allah Ta'ala boleh ampun ya dosa aku. Penat kita gitu. Sesiapa yang hampir kepadaku sejengkal, Allah Ta'ala kata siapa dia hampir pada aku sejengkal, mana siapa dia buat ketaatan pada aku sekadar sejengkal, sikit lah, maka aku hampir kepadanya sehasta. Mana rahmat Allah Ta'ala lagi laju daripada hak kita buat. Itu maksud dia gitu. Sesiapa yang hampir kepadaku sehasta, maka aku hampir kepadanya sedepa. Sesiapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Dan siapa sahaja yang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi. Dosa dia ni sebesar bumi ni banyak. Sedangkan dia tidak menyekutukan aku. Dia tak syirik pada Allah Ta'ala. Dosa besar tapi tak syirik dengan sesuatu pun, maka aku akan menerimanya dengan keampunan sebanyak isi bumi juga. Hadis rawahu Muslim. Allah Ta'ala, orang ni bawa isi bumi dosa, Tuhan kata aku balas kepadamu isi bumi maghfirah, keampunan. Kata Imam Nawawi, dia syarah hadis ni. Makna apa hadis ni? Sahasta, jengkal, berlari, kan? Makna hadis ini ialah sesiapa yang hampir kepadaku dengan melakukan ketaatan, maka aku akan menghampirinya dengan memberikan rahmatku. Jika dia menambah ketaatannya, maka aku juga akan menambah rahmatku. Jika orang itu datang padaku dengan berjalan dan bergegas dalam melakukan ketaatan padaku, maknanya cepat dia buat ibadat, tidak tangguh-tangguh, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas pula, yakni bahawa aku akan mencurahkan rahmat kepadanya dan aku mendahuluinya untuk melakukan itu, dan aku tidak memerlukan supaya dia berjalan terlalu banyak untuk dapat sampai kepada yang dimaksudkan itu. Ungkapan qurabul ardi dengan dhammah qaf, dan ada juga yang mengatakan dengan mengkasrahkannya, qirab, tetapi hakikat baris dhammah itu lebih tepat dan lebih masyhur. Adapun maknanya iaitu sesuatu yang hampir sepenuh bumi. Tanda pelajar, hadis ini menceritakan kepada kita tentang kita sebagai seorang hamba kena banyak buat ibadat kepada Allah Ta'ala, kena banyak menghampirkan diri kepada Allah. Bila kita buat, Allah balas cepat. Itu maksud dia. Cepatnya rahmat Allah Ta'ala itu mari kepada kita. Kadang-kadang kita slow ya buat, tapi pahala dia besar. InsyaAllah dalam siri khutbah nanti anak akan buat khutbah, kalau kita tak mampu wukuf di Arafah, kita wukuflah di sempadan hududullah. Kalau kita tak mampu bermalam di Muzdalifah, kita bermalamlah pada malam-malam qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Ta'ala, kan? InsyaAllah dalam siri yang akan datang dipanggil motivasi haji ditangguhkan. Ini menarik. Artinya Allah nak suruh kita ni, hamba dia ni cepat. Jangan duduk malas-malas ibadat. Dalam ayat lain Tuhan sebut fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Mu ingat aku ingat kamu. Jangan kita duduk harap ya. Kenapa duduk sengit? Kita mengharap Allah Ta'ala ampun dosa kita, mengharapkan Allah Ta'ala beri rahmat, tapi kitanya tak mencari rahmat. Tidak pergi ke masjid, tak istighfar, tak taubat, duduk harap saja. Ini orang panggil harap tiarap, dia panggil ni. Nah, harap berapa lagi tu? Ar-raja berbeza dengan tamani. Ingat tadi? Apa beza? Tamani itu mana angan-angan. Orang angan-angan dia tak buat kerja, dia buat saja ya. Tapi kalau orang mengharapkan, dia buat kerja. Saya mengharapkan saya jadi jutawan. Kelah. Nah, dia buat kedai, sama ada kedai di alam maya online sekarang ni.
Berapa ramai kita tengok zaman PKP ni, pemuda-pemuda kita sudah jadi usahawan hebat. Mula tak reti buat kerja. Dia duk mengahi, dia jual barang-barang begitu. Akhir sekali, lepas PKP habis, orang lain duduk sibuk tutup syarikat, dia boleh buka syarikat. Kita kata atas dunia ni, dunia berputar. Maka kita dengan Allah SWT jangan berputar kecuali kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, Tuhan kata apa di akhir hadis? Kalau membawa sepenuh bumi dosa, aku beri pada kamu sepenuh bumi keampunan. Jangan putus harap. Hadis yang ketiga, nombor 414. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mal mujibatan? Qal, man mata la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa seorang Arab Badui, siapa dia Arab Badui ni? Orang kampung, tanda pelajar. Badui makna orang kampung, orang darat, orang pendalaman dia. Sudah tengok pada pasir, duduk main orang ambil dia. Dia mari jumpa Nabi SAW, dia tanya. Orang Badui ni, soalan dia simple, dia tak tanya pelik-pelik. Dia tak payah duduk mikir banyak. Yang pentingnya dia tanya soalan amali, bukan soalan teori. Tengok dia tanya, ya Rasulullah, mal mujibatan? Wahai Rasulullah, apakah dua hal yang sudah pasti itu? Apa benda? Dua perkara yang pasti. Apa benda tu? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang meninggal dunia sedang dia tidak melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka dia masuk syurga. Siapa dia tak syirik, Allah beri dia syurga. Yang kedua, dan sesiapa yang meninggal dunia sedangkan dia mempersekutukan Allah, syirik dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah. Mudah ya. Dia mari tanya soalan amali. Aku nak tahu dua benda hak wajib, hak tak boleh. Apa dia? Syirik, mukmin. Orang mukmin syurga, orang syirik neraka. Na'udzubillah. Hadis yang ke-400, nombor 415, hadis yang ketiga, yang keempat. Allah, mudah tak? 1, 2, 3, 4. Wa an Anasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifu ala rahli. Tengok ni cerita Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muaz, tanda Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bersama-sama berada di atas satu kenderaan. Orang Kelantan kata bergendo, orang luar kata membonceng. Bonceng ke? Kita naik dua orang atas kenderaan, bonceng. Sedap gendo kan sedap bonceng? Gendo. Tak, dia bergendo. Bergendo atas unta. Nabi berjalan, dia bawa Muaz atas kenderaan dia. Tengoklah, kalau unta tu besar bolehlah bergendo. Kalau hak binatang kecil naik dua patah pinggir, kau tu tak? Kata dia ulama, harus menunjukkan harus kita naik dua orang di atas kenderaan kalau dia mampu. Seorang ulama nama dia Al-Hafiz Ibnu Mandah. Ibnu Mandah radhiyallahu rahimahullah, dia kumpul hadis-hadis man ardafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang pernah membonceng di belakang kenderaan Nabi? Kena cari kitab ni. Menarik kitab ni. Siapa orang yang pernah duduk di belakang Nabi atas kenderaan, dia keluar satu kitab Juz'un Mufrad, sebuah kitab.
Dia kumpul nama-nama orang. Menarik juga nih, kalau kita boleh carikan. Qala, tengah duduk berjalan, Nabi kata, ya Muaz. Jawab Muaz. Qala, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Muaz ni jawab, ya wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Qala ya Muaz. Nabi panggil sekali, Muaz jawab. Panggil pula, ya Muaz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Muaz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi kita ulang 3 kali panggil supaya Muaz dia betul-betul bersedia untuk mendengar apa yang Nabi nak beritahu kepada dia. Kita pun kalau kita panggil orang, kita jawab labbaik. Maknanya saya jawab ni. Saya jawab dah ni, labbaika wa sa'daik. Itu bahasa Arab. Contoh kalau kita pelajar, ustaz panggil Muhammad, kita kata labbaik ya ustaz, boleh guna perkataan tu. Lajar kita guna. Kalau balik rumah, ayah mak panggil labbaik ya ummi, kan? Kenapa Nabi kita ulang 3 kali panggil Muaz? Jawabnya nak suruh Muaz buka telinga. Qal, tengok hadis. Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Lepas panggil 3 kali baru Nabi cerita apa dia nak kata. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya. Mana ikhlas, tak ada siapa paksa. Kita kata ni daripada lubuk hati kita. Nasya Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya neraka. Tuhan tak benar neraka kosek kita. Bila Mu'ad dengar besar kelebihan la ilaha illallah ni, qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru. Mu'ad tanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberitahu hal ini kepada orang lain sehingga mereka bergembira dengannya? Boleh saya bagi tahu pada orang lain? Siapa dia kata la ilaha illallah ikhlas, syurga. Qala izan yattakilu. Nabi kata, nanti mereka akan jadi malas untuk beramal, pakat duk la ilaha illallah saja. Kan? Mu'ad pun simpanlah hadis ni, tak cerita. Fa akhbara biha Mu'azun 'inda mautihi ta'assuman. Muttafaqun alaih. Lalu Mu'ad menyampaikan hadis itu ketika dia nak meninggal dunia kerana takut berdosa. Kenapa dia takut? Takut sembunyi ilmu. Boleh jadi orang lain tak tanya, ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak beri hadis ni kepada orang lain. Maka Muaz radhiyallahu anhu telah mengambil pendekatan apa? Pendekatan beritahu orang ni dekat dengan dia nak mati. Dekat dia nak mati, Muaz sampaikan hadis ini. Dia takut dia berdosa menyembunyikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muaz tak bagi tahu, kita pun tak tahu. Kan? Alhamdulillah. Kata alhamdulillah, besarnya kelebihan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan syarat ikhlas kita berucap. Kita kata daripada lubuk hati kita, bukan sekadar ucap saja. Kena beramal dengan muqtada, dengan isi kandungan la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu bukan kalimah kosong. Kalimah yang mengandungi makna yang besar. Sama juga dengan kalimah Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung. Sebuah kitab sahabat saya di Madinah dia tulis, besar ni tesis. Berapa ratus muka surat, tajuk dia At-Takbir wa Dilalatuha. Takbir dan isi kandungan yang terkandung dalam dilalatuhu, dalil yang ada, yang terdapat dalam kalimah Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sama juga dengan la ilaha illallah. Sangat besar kalimah dia yang perlu kita hayati. Tak mungkin kita mengucap la ilaha illallah lepas tu kita pergi taat kepada taut, pergi duk percaya kepada dukun-dukun bomoh-bomoh. Pelik-pelik.
Allahu Akbar. Jangan. Kita ni tak akan pergi sembah berhala. Masuk tempat atas pekong, tabik pekong. Betul tak? Syaitan tak akan ajar awak semua pergi sembah berhala. Sebab dia tahu kita beriman. Tapi syaitan mari ajak kita pergi rumah Tok Bomo, mempercayai benda-benda gaib. Ini bahaya. Dia boleh pergi menyentuh isu akidah. Awak sakit. Berapa lama dah? Sekian lama. Berapa doktor jumpa? Habis pakar dah. Pakar hok tempatan ada, pakar hok pakar hok sopsan jumpa belakang. Tak siap tak. Oh, nak sembuh? Nak. Mari kita. Dia ajak pergi kubur wali-wali tu, pergi minta dengan orang mati. Ini juga boleh membawa kepada, boleh mencalarkan kesucian tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, jangan duk main. Ambil berkat je. Berkat apa? Dia sendiri pun mati dah. Jangan. Berhati-hatilah kita. Perangkap-perangkap syaitan ni cukup banyak. Kita ambil satu hadis lagi. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-416. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an au Abi Sa'id Al-Khudri syakkar rawi wa la yadurru syakku fi aini as-sahabi li'annahum kulluhum udul. Qal lamma kana yawmu ghazwati Tabuk asaba an-nasa maja'atun faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law azinta lana fanaharna nawadihana fa'akarna dahanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Faja'a Umaru faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla adh-dhahru walakin ud'uhum bifadli awzadihim thumma ad'u Allah lahum 'alayha bil barakati la'alla Allah an yaj'ala fi dhalika al barakah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Fada'a binit'in fabasatahu. Thumma da'a bifadli awzadihim faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi zurratin wa yaji'u al-akharu bikaffi tamrin wa yaji'u al-akharu bikisratin hatta ijtama'a 'ala an-nat'i min dhalika shay'un yasir. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Thumma qala khuzu fi aw'iyatikum. Fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uhu wa akalu hatta shabi'u wa fadlatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fayuhjabu 'anil jannati rawahu Muslim. Panjang hadis ni cerita daripada Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Perawi yang riwayat hadis ni ragu. Siapa dia sahabat ni? Kata Nawawi rahimahullahu taala, tetapi keraguan seperti ini tidak mencacatkan kesahihan hadis pada diri sahabat. Kerana semua sahabat adalah orang yang udul, orang yang adil. Abu Sa'id ke, Abu Hurairah ke, tak kira. Yang pentingnya sahabat. Dia berkata, sahabat tu, bahawa ketika perang Tabuk, para sahabat menderita kelaparan. Jauh Tabuk ni. Lebuh raya sekarang ni 700 km daripada Madinah ke Tabuk. Kamu bayangkan jalan naik unta dulu berapa lama? Sebulan. Lapar sahabat-sahabat ni. Apa jadi? Maka mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Tuan mengizinkan, kami akan menyembelih hayawan ternakan untuk dimakan. Dia panggil nadih. Dia nak sembelih apa weh? Nak sembelih nadih tu unta dia. Unta tulis pergi tak? Nadih.
unta yang digunakan untuk ambil air. Kan ada unta kan dekat dengan telaga tu dia pusing tu. Unta nawar tu mana unta yang menyediakan air. Kita sembelih ni kalau nak sembelih kenderaan tak balik kita. Tak ada makan nak sembelih unta. Sehingga kami dapat menambahkan kekuatan kami ni, tak lapar ni tak ada makan dia nak pergi macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'alu." Silakan. Melih Kemudian datang Umar. Bila dengar cerita ni, Sayyidina Umar mari berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Tuan memberi izin pada mereka untuk menyembelih unta mereka, maka kenderaan tunggang kita akan menjadi sedikit. Balik esok nak naik apa? Jauh 700 km ni. Tetapi ini cadangan daripada Sayyidina Umar. Umar kata apa? Tetapi perintahkan mereka yang masih mempunyai sisa-sisa bekalan makanan. Bagi tahu kepada sahabat yang ada simpan sikit makanan, tamar ke gandum ke apa benda. Untuk mengumpulkannya, kemudian berdoalah kepada Allah. Nabi kita berdoa agar sisa bekalan makanan itu membawa keberkatan bagi mereka. Umar tahu Nabi kita ada mukjizat, makanan sedikit jadi banyak. Dengan demikian, semoga Allah memberi keberkatan terhadap sisa bekalan makanan itu bagi mereka. Sayyidina Umar cadang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, benar. Cadangnya awak boleh." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kain. Dia buka kain dia, letak situ. Mudah nak kumpul. Kalau kita tak buka sejadah lah kan. Derma kilat. Kumpul derma kilat. Dan menyeru kepada orang-orang yang masih mempunyai sisa bekalan makanan untuk dikumpulkan pada kain itu. Siapa dia ada makanan dalam bekas, dalam uncang, bawa sini. Ada seseorang yang menyerahkan segenggam jagung. Ada yang menyerahkan sepotong roti. Sehingga terkumpullah sisa bekalan makanan yang sedikit itu. Kumpul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikit ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar sisa-sisa bekalan makanan yang sedikit itu diberi keberkatan oleh Allah Taala jadi banyak. Selepas itu baginda bersabda, lepas Nabi doa, bangunan jadi banyak. Nabi panggil sahabat, "Mari semua. Ambillah dengan membawa bekas masing-masing." Bukan sekadar makan situ. Simpan dalam bekas. Buat bekalan nak pergi perang ni. Maka mereka membawa bekas dan diisi dengan bekas makanan yang ada pada kain yang terhampar itu, sehingga akhirnya semua bekas mereka penuh. Ambil tak habis. Dan mereka makan dengan kenyang. Bahkan pada kain itu masih punya sisa makanan. Tak habis-habis makanan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersaksi, faqad asyhadu an la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusannya. Setiap hamba yang mengharapkan Allah, menghadap Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, menghadapkan yalqa, bertemu dengan Allah Ta'ala dengan dua kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tanpa ragu-ragu, nascaya dia tidak akan dihalang dari syurga." Masya Allah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, tanda ini dia panggil kelebihan apa? Kelebihannya dua kalimah syahadah. Dalam hadis ini ada lagi satu isu, nama dia berkat, barakah. Berkat ni Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa dia. Berkat ni ada orang lain ada juga keberkatan. Ada. Orang-orang yang soleh yang diberi, dia berdoa, Allah Ta'ala beri kepada dia, dia panggil karamat. Ada sebuah kitab yang duk baca nama dia Karamat Al-Awliya. Kemuliaan, keramat
orang-orang yang soleh, ada benda-benda pelik yang berlaku. Kalau Nabi orang panggil mukjizat, bagi orang biasa dia panggil karamat. Tapi kita Melayu ni duk main kalau keramat kau jadi pelik lalu. Allahu Akbar. Dia nak suruh boleh jalan atas air, atas batu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, kalau kamu tengok seorang itu punya karamat, dia boleh berjalan atas air, tapi perbuatan dia menyalahi syariat, jangan ikut. Banyak ni orang-orang ajaran sesat ni. Tok guru dia tu hebat. Oh, besar. Boleh berjalan terbang atas angin, naik atas pokok kayu, main-main. Hidup salah kita, tiba-tiba cik atas pokok kelapa. Mana tok ayah ni? No. Oh, naik. Mari waktu solat dia tak semaya sebab dia dia panggil ahlul ma'rifah. Kita ni ahli syariat. La. Jangan ikut. Imam Syafi'i kata kalau orang ni berjalan atas air, terbang atas angin tapi menyalahi syariat, jangan ikut. Tidak ada manusia boleh keluar daripada syariat. Nabi SAW sendiri orang yang paling tinggi darjat, tapi solat sampai bengkak kaki. Kenapa kita pula tak mau solat? Macam-macam cerita. Jadi kita panggil isu berkat, isu karamat. Kita bicara di akhir kitab kita ni, kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi bawa satu babul karamat, bab kemuliaan wali-wali. Kalau lambat lagi nak tunggu hari ni, tuan-tuan boleh tengok hak anak ngajar dah sini dulu 10 tahun yang lampau atau beberapa tahun dulu. Kita dah khatam kitab ni sekali. Ada dalam rakaman tajuk dia karamat. Cuma yang kita bimbang hari ni, kita tak nak beza di antara karamat dengan istidraj. Orang ni orang ahli maksiat, ahli derhaka, tapi dia punya cara dia tu macam keramat dia tu. Dia ahli maksiat, itu bukan karamat, dia panggil istidraj. Allah Ta'ala beri kepada dia biar dia lagi jauh daripada Allah Ta'ala, senang. Wa iza akhadathu lam yuflithu, bila Allah Ta'ala nak ambil tindakan, ambil berat lalu. Allahu Akbar. Jadi hadis ni menunjukkan kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaklah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tentang mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma ana bimbang sebahagian daripada ulama dia kumpul semua hadis tentang mukjizat, tapi tidak dibezakan mana yang sahih dan mana yang tak sahih. Payahlah kita nak gitu. Kita ni suka dengar benda pelik kan. Tulis kesimpulan dia pelajar. Mukjizat Nabi waktu Nabi hidup banyak. Makannya sedikit jadi banyak. Air sikit jadi banyak. Air keluar daripada celah jari Nabi. Macam pahit. Berlaku. Bulan terbelah. Batu bagi salam ke Nabi. Sampai kita pening kepala. Batu cakap, mari zaman kita ni plastik cakap. Pelik apa? Pelik ke tidak? Tak pelik dah zaman kita ni. Unta mari mengadu ke Nabi, mengalir air mata. Mana hayawan bercakap dengan Nabi. Batang tamar yang sudah kering menangis. Mukjizat-mukjizat itu telah berlalu. Tinggal lagi satu al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Apa dia? Al-Quran. Barakallahu fikum. Kita nak dengar lagi itulah pelajar-pelajar kita. Mukjizat Al-Quran ini mukjizat berkekalan sampai hari kiamat. Tak ada siapa boleh cabar dia. Orang putih nak cabar Quran tak boleh, tapi dia cuba pisahkan Quran daripada manusia. Social distancing. Orang putih buat di antara kita dengan Quran. Jauh dengan Quran. Dekat ustaz, dalam mari rumah saya ada 5 Quran. Tanya dia membaca berapa kali sehari? Hak tu semula pula. Baca dak, sekadar duk pegang saja Quran, kita kata tak jadi. Quran ini bukan perhiasan, Quran ini amali. Kita kena baca, kita kena faham dan kita kena beramal dengan dia, insya-Allah. Sekian dulu. Hadis yang ke-417, hadis Itban bin Malik. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.